Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada petang ni insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, saya akan buat sedikit perkongsian tentang rancang persaraan anda, serta persaraan ataupun retirement plan. So sebelum kita mulakan, sudah kurang 15 minit ini, kita mulakan dengan nama kitab Fazilat Dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda, serta guru-guru kita, bapak kita, kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup dalam meninggal dunia, khususnya kepada kaum keluarga kita yang telah rahmatullah dan klien-klien kita yang telah rahmatullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, alhamdulillah. Untuk grup Usrah Melaka yang di luar Melaka, selamat menonton. Semoga ilmu yang saya nak share ni bermanfaat kepada anda, untuk kita berkongsi kepada saudara mara, kaum kerabat yang tinggal dengan kita, insyaAllah. Jadi tajuk saya nak share ni pasal tentang persaraan, itu retirement. Persaraan, bila bercakap persaraan, selalunya ini merujuk kepada government servant atau mereka yang ada wang persaraan. Tetapi tidak. Waalaikumsalam ya Fredis. Terima kasih. Okay, just share Fredis. Jadi bila tentang persaraan ni sebenarnya melibatkan semua orang, bukan hanya untuk government servant, termasuklah yang kerja kat private, termasuklah saya sendiri pun audit takaful ni. Jadi persaraan ada 4 persaraan utama, 3 persaraan ketiga. Pertama, persaraan wajib. Persaraan wajib. Yang keduanya, persaraan pilihan. Nak pilih bila nak bersara. Kalau persaraan wajib 60 kena bersara dah. Kalau ataupun 55 bila kita sign surat terima jawatan. Kalau di government, di private sector pun sama. Ke private sector selalunya sampai ke 55 lah. Mungkin ada juga yang 60. Lepas tu yang paling kita takut adalah persaraan luar jangka. Persaraan luar jangka. Bila persaraan luar jangka ni dia akan banyak isu lah. Jadi kat sini sekarang apa maksud bersara tadi? Bersara ni iaitu kita tak nak kerja lah, kerja hakiki kita. Contohnya kalau kita sebagai seorang guru bersara pada 60 habis sebagai hakiki seorang guru. Umur 60 ke atas dah ambil duit bersara. Itu tentang persaraan. Okey. Tetapi kita lupa, iaitu persaraan luar jangka. Persaraan luar jangka terutamanya kalau di sudut perancangan keuangan, selalunya kita tengok tabung persaraan. Contohnya kalau kitanya perbelanjaan sekarang lah RM2,000. 2020 ni RM2,000 perbelanjaan. Income saya tak tahu belanjaan. Contohnya kereta, rumah, simple ni 2,000 yang 4 kita. Kalau berpasangan, mungkin pasangan 2,000, kita RM2,000. Let's say lah sekarang kita expenses kita RM2,000. Mana kalau kita akan bersara pada umur 60 tahun. Kalau sekarang umur 30 tahun, akan bersara pada umur 60 tahun, kita pernah kira tak berapakah yang kita perlu ada untuk mengekalkan cara hidup yang sama? Kalau sekarang kita RM2,000 untuk kita survive, pada 60 besok berapa sebenarnya kita perlukan? Nanti ujung soalan kita jawab. Berapa? Kalau ikut kenyataan daripada orang pakar-pakar, kita at least ada saving sebanyak RM1 juta apabila bersara nanti. Kalau saya tak boleh imagine lah banyak mana simpan duit sekarang tu kan RM1 juta. Okay. Jadi untuk mengekalkan cara hidup yang sama tadi pada umur 55 atau 60 tahun atau 30 tahun dari sekarang, berapakah pendapatan kita sebagai seorang persara? Cukup tak? Cukup tak? Okey. Sebab tu, jadi sebelum kita buat persaraan ni, apabila kita bercakap pasal perancangan persaraan, apa yang kita perlu ambil kira? Dia ada banyak.
Ada banyak. Saya akan share. Pertama sekali adalah kita ada tabung persaraan yang selesa. Tabung persaraan yang selesa maksud bisa umur ni 60, berapa banyak diperlukan, kena kira. Kena kira, kaedah kira adalah sekarang ni kita income kita, belanja kita sebulan berapa, kita dengan kadar inflation factor dalam negara dalam 5%, 5%. So nanti pada umur 60 berapa yang diperlukan untuk mengekalkan cahaya yang sama, sihat yang sama, pakai baju yang sama, jangan fikir kencing manis, jangan periksa darah tinggi, jangan periksa ubat. Belum okey. Lepas tu pula, sebelum bersara nanti ni, saya memang amat menggalakkan lah, semua ni menggalakkan, tolonglah cari dana untuk kita pergi haji sebelum bersara. Mana buat haji sebelum bersara. Tak kisahlah gunakan private ke, gunakan apa ke, dapat pergi haji kalau boleh sebelum bersara. Sebab keadaan kalau lepas bersara amat tough kat sana. Jadi cari dana yang cukup, dana untuk menunaikan fardu haji. Kalau sekarang ni kalau gunakan tabung haji, memang murah lah, dalam 12,000. Tapi kalau gunakan private, sekarang ni kalau satu bilik 4 orang dalam 40,000. Sekarang 4,000. Mana kalau sekarang umur kita 30, pergi haji pada umur 50 tahun, which is 20 years from now. Kalau sekarang 40,000, so kita fikir pada umur 50 besok berapa kos pergi haji. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiganya untuk bebas dari hutang. Kalau boleh umur 60 tu semua hutang habis. Hutang rumah, hutang kereta, hutang tanah, hutang PTN, apa hutang kalau boleh habis. Sebab tu kalau tak habis nanti cek balik, kira-kira berapakah, siapa kena grantor. Sebab grantor ni refer ambil takaful plan yang murah. Sekarang banyak syarikat takaful menawarkan yang package murah-murah, hibah murah-murah tu, ambil sekarang. Contohnya term 20 tahun, term sampai tempoh hutang kita ada. Yang keduanya, ramai orang juga confuse. Contoh ambil loan rumah, ada MRTT. MRTT hanya cover debt benefit and TPD. Dia tak cover untuk CI. So make sure kita cari polisi lain untuk membantu. Lepas tu, dana yang cukup untuk pendidikan anak-anak. Cek balik. Kalau sekarang kita umur 30, anak pertama baru umur setahun atau 2 tahun. Anak kelima besok. Mana kalau anak masih terbesar tadi, anak kita dah habis belum belajar di Universiti IPTA atau IPTS. Kalau tak ada, kena cari dana untuk pendidikan. Ini kita assume that kita sihat dan kita akan bersara pada 60. Bukan kita bersara pada apa yang terpaksa bersara. Lepas tu, ini orang selalu lupa, iaitu bajet untuk kenduri perkahwinan anak-anak. Bukan sendiri, perkahwinan anak-anak, kos perkahwinan. Tapi kalau duduk Kelantan ada masalah lah, insyaAllah. Tapi kalau duduk Melaka, duduk Johor ni, banyak tu, banyak tu. Paling kurang pun 20,000 habis. Untuk itu, pendidikan satu, perkahwinan anak-anak satu. Sebab kita kena ingat bahawasanya dalam keadaan sekarang ni, memang anak-anak kita grad universiti tiada jaminan pekerjaan. Ini personal view, jangan salahkan saya. Pendapat peribadi saya adalah grad universiti sekarang tidak menjamin pekerjaan yang terjamin. Sekarang ni. Lepas tu, bajet perkahwinan. Yang selalunya bajet memperbaiki rumah, atau buat rumah. Selalunya kalau kita beli rumah sekarang, rumah ni dia akan rosak. Kena buat pembetulan. Jadi kesilapan lagi para bersara yang saya jumpa adalah apabila terutama government servant, apabila dia bersara akan dapat duit gratuity. So dia gunakan duit tu untuk renovate rumah. Satu kesilapan. Saya kalau boleh jangan buat macam tu. Kalau jangan tu, ada kaedah lain. Mana dia semua juga dapat duit EPF umur 55, akaun 1, akaun 2 keluar pada umur 50, umur 55 keluarkan semua akaun KWSP, dah dia beli macam-macam. No, bukan. Itu bukan kaedah yang terbaik. Mana ada kaedah lain. So, lepas tu bajet betulkan rumah. Anda umur 50, 60 tak payah beli rumah baru, tak payah. Okey, kalau boleh pegang cash. Seterusnya adalah ramai okay, Fadil, Dr. Faharan ada Dr. Faharan, terima kasih Dr. Faharan, Yusra, Ahmad Noh, Faris. Lepas tu seterusnya juga lah peruntukan perlindungan berlaku musibah. Peruntukan. Dan kita sekarang ni walaupun ada bajet bila pun kena buat sedikit peruntukan untuk perlindungan kecemasan, untuk perubatan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah
meninggalkan harta untuk diwakafkan. Kalau boleh, buat harta untuk diwakafkan sebahagian dia, dan memastikan waris kita tidak miskin. So inilah perancangan yang kita kena buat sebelum bersara ni. Mana bukan besok persaraan ni umur 40 baru nak fikir, aku nak bersara umur 60 lah, apa kena buat sekarang? No, sekarang mula kerja je yang mula fikir anak, mula fikir anak education. Sekarang education pun katakan tak apa kalau PT-PT nak teruskan okey, tapi cukup tak PT-PTN bayaran dia, habis expenses dia, lepas tu dah habis grad pula bajet untuk perkahwinan dia. Jadi itulah kita perlu ambil kira. Lepas tu kalau tengok statistik yang pihak kajian KWSP atau EPF, dia kata mereka yang berusia 1,500 tahun yang bersara, simpanan tak banyak. So kita kena buat simpanan sendiri. Cuma untungnya kami di Takaful Ikhlas ni, di Takaful, di ejen Takaful ni, selalunya dia ada agency provident fund, ada dana untuk persaraan, ada sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tak ambil tahu benda tu. Sebenarnya dipanggil agency provident fund yang kita boleh ambil pada usia 50 dan 55 atau 60 dia keluarkan. Macam EPF di luar juga. For those yang kat sini ramai juga ejen Takaful ni. Okey. Yang bukan Takaful, dana KWSP. Okey. Lepas tu fakta-fakta menarik yang saya lebih suka tengok sini sebab kalau tengok purata rakyat Malaysia, purata umur rakyat negara Malaysia ni adalah untuk lelaki 75 tahun dan untuk perempuan 78 tahun. So daripada data ini, terutama untuk perempuan, tolong ambil yang perempuan tolong ambil ini data ni. Ini data penting. Wanita hidup lebih lama dari lelaki, iaitu purata 7 years younger daripada inilah lelaki. Lepas tu daripada statistik juga 75% wanita bergelar balu semasa umur 56 tahun. Wanita bergelar balu pada usia 56 tahun. So tolong yang kat sini yang perempuan ni, make sure suami-suami ada perlindungan takaful. Jangan galakkan suami ambil takaful. Jangan ambil untuk apa? Untuk kita yang perempuan. Sebab ramai kalau kita tengok kampung pun ayah kita dah tak ada, mak seorang-seorang. So bayangkan masa tu. Sebab yang keduanya masa bersara ni, terutama yang bersara luar jangka. Tadi bersara yang betul 55 atau 60 lah. Kalau bersara luar jangka lagi teruk. Bersara pun saya banyak jumpa orang-orang yang bersara umur 75 kan. Umur 75, umur 80. Saya jumpa dia orang lah. Ada yang keluarga saya sendiri, ada saya pergi rumah orang tu tengok kan. Dia kata bila sedih pula kan. Bila kita bersara ni, bila umur macam tu, kita ada 3 pilihan tau. Ada dengan 3 pilihan. Pertama, hidup dengan tunai, dengan cash yang ada, yang buat perancangan sekarang ni kita kira. Yang keduanya, ataupun hidup dengan anak-anak, duduk rumah anak-anak, hidup dengan charity. Itu juga orang duduk rumah orang tua lah. Jadi mana pilihan kita? Kalau kita pilih untuk bersara dengan cash, kau kena simpan duit sekarang. Put aside. Walaupun sekarang zaman PKP ni ada moratorium ni, tolonglah simpan duit moratorium ni. Contoh bajet bayar rumah, bajet bayar kereta ni, asingkan, simpan letak tepi. Jangan belanjakan. Untuk dana besok kita bersara, dia panggil hidup dengan cash, dengan tunai. Dan jarang saya jumpa, even mak saya sendiri pun, kalau rumah anak pun tak ada, nak 2 sebulan tak ada. 2 hari dah sibuk nak balik lah. Bermakna susah orang tua ni, orang dah bersara ni nak duduk rumah anak. Susah, saya belum jumpa lah duduk rumah anak, jarang. Even mak saya sendiri pun 2 hari rumah saya, 2 hari rumah adik saya, 2 hari macam tu. Dia takkan sebulan rumah saya tak ada. Dia sibuk 2 hari dan sibuk nak balik. Saya ingat mak saya seorang, rupanya tak. Semua orang macam tu rupanya, orang tua. Jadi mak saya bukan tua. Mana dia, mana kita pertama tak dapat hidup dengan child, dengan anak. Kalau tak cash tak ada, tak tahu, terpaksa nanti hidup dengan charity. Kalau boleh elakkanlah hidup dengan charity.
kalau boleh elakkan. So macam nak elakkan, rancang sekarang besaran anda. Okey, lepas tu apa? Lepas tu tengok lagi kat sini. Masa bersara pula, kos kehidupan kita sebenarnya lebih mahal. Masa lepas bersara. Pertama lah bersara umur 60 aja, kencing manis dah datang, darah tinggi dah datang, kena ambil ubat. Lepas tu tak tahu berapa tempoh dia. Kos kesihatan makin meningkat. Memanglah kalau kita ambil ni kos government, kita contohnya kita dah ada, contohnya kita government servant sekarang. Government servant sekarang bila bersara kita dah dapat kelas 1 di government hospital. Tetapi isu dia adalah ambil yang datang macam Ahmad Isnin, sebenarnya Ahmad Isnin ada ni. Contohnya kalau kita tua besok, kalau kita sakit, kita cari siapa? Wak Ahmad. Contoh kita sakit, kita bukan cari ni tahu. Yang saya sendiri buat, kalau sakit cari rumah. Mana bayangkan kalau kita dah tua besok, umur 65, 70, masuk ke hospital, tak ada siapa temankan. Sebab government hospital tak ada temankan, anak tak ada temankan. So, masa tu lah kita ingat, adakah mahal tak duit kita? Masa tu, bernilai tak duit kita masa tu? Okay. Jadi, dan last, masa bersara pula, sumber keuangan. Tadi, kos sara hidup akan meningkat. Simple. Kalau sekarang kita belanja 2,000, untuk menjalani kehidupan yang sama pada usia 60, tak cukup RM4,000. Tak cukup. Tak cukup. Walaupun makan nasi yang sama, lauk yang sama. Lepas tu kos kesihatan akan meningkat sebab kita dah mula tak sihat. Dan masa tu tinggal, apakah sumber keuangan kita? Cukup tak gaji kita? Cukup tak duit pencen kita? Okey, selalunya orang akan cakap, saya dah tak apa, ada pencen. Yes, itu kalau kita pencen penuh. Contohnya, kita bersara ikut wajib. Maksud dia, bersara wajib pada umur 60 tahun. Yes. Kalau sekarang kita bersara, terpaksa bersara, contohnya berlaku penyakit kritikal, contohnya kena hilang upaya yang bersara sekarang, ataupun kita bersara, tiba-tiba meninggal dunia. Bersara tu dah tak ada. Mana cukup keluarga kita nak dapat dana kat mana? Sumber keuangan kita. Sumber keuangan kita ambil daripada tinggal 2 saja. Masa kita kerja ada 3. Daripada pekerjaan, daripada pelaburan, daripada income lain. So dah bersara, dah tak buat tuition dah, part time dah tak ada. Harapkan daripada saving yang ada untuk bersara. Daripada rumah sewa ada orang tak bayar. Maknanya kita harapkan hard cash kita atau apa pelaburan yang cair lah, contoh ada emas ke sebagainya lah. Mana itulah yang kita perlu rancang sekarang untuk bersaraan kita. Walaupun kita baru umur 30 tahun sekarang, bersara kena cek, kena kira balik berapakah patut saya ada masa umur 60 tahun nanti. Dan untuk kira tu tempoh persaraan pula. Tempoh persaraan kalau tengok statistik purata rakyat negara kita, kalau lelaki sampai 75 tahun, perempuan 78. Habis kalau kita macam Tuan Mahathir sama-sama umur 3, macam mana? Jadi maknanya kita kira, kalau kita retire pada umur 60, kalau dijangka meninggal dunia 78 tahun, maka kita ada masa 18 tahun. Itu dari sudut keuangan. So, dan habis masa. So, dari sudut bukan keuangan, sudut agama pula. Sekarang, daripada muda-muda ni lah, kita mula mengenalkan diri. Pada muda-muda kita kena mengenal Tuhan. Mengenal Allah dari awal. Mengenal Allah dari awal, siapa tu Allah. Mengenal sifat Allah. Jadi, baru kita biasakan ibadah. Supaya besok, bila kita tua, kita tak janggal untuk pergi masjid. Tak janggal untuk beribadah. Takut nanti 60 baru nak belajar baca Al-Quran, belajar solat sunat lain-lain. So sekarang kita bermula untuk menghadapi masa tua. Pertama tadi sudut keuangannya, yang kedua sudut kerohanian dia. Tak apa, kita bukan nak alim, cuma kita nak masuk surga je. Maknanya barulah kita dapat perancangan kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Jadi sudah 20 minit, insya-Allah saya akan cuba sambung lagi. Akhirnya, walaupun apa pun perancangan kita, key point adalah kita kena susun penyata aliran tunai kita. Apa pun kena susun cash flow, asset, income, total expenses, ada surplus. Surplus tu dia bagi 3 untuk protection, untuk kehidupan dan untuk perkayaan. So,
hopefully ia bermanfaat untuk kita praktis sama-sama. So hari ni sementara kita ada masa, cek balik cash flow, buat aliran tunai, cash flow, debit and credit. Yang mana belanja tak perlu, contohnya Astro semua tu, kalau boleh paling minimum lah, tak jangan maksimum yang macam-macam lah. Handphone apa semua tu tolong dia bil tu, kalau walaupun macam sikit RM10, RM20 sikit-sikit, no, ketepikan duit tu sebab untuk persaraan. Persaraan itu tak masuk, saya tinggalkan banyak harta nak hibahkan, tak, saya tu masuk, insyaAllah saya akan masuk lepas ni untuk next perkongsian saya akan cerita macam mana buat harta untuk infakkan ke jalan Allah pula. Jadi banyak kat luar sana, mudah-mudahan semua bermanfaat. Jadi akhir kata, salah dan silap mohon maaf banyak. Moga ilmu bermanfaat. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang tak baik datang dari saya sendiri. Dan sebelum tu, untuk grup kami, mohon kita cuba amalkan kita selawat, jadikan supaya satu kita punya amalan harian yang jangan lupakan selawat kita banyak. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.